Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sambungan bab 1 iaitu 1.2 penyiasatan saintifik. Okey. Kalau buku teks muka surat 10 rujuk buku teks Okey, dalam bab penyiasatan saintifik ni kamu akan belajar dua perkara. Perkara pertama ialah bentuk tafsiran graf dan perkara kedua ialah menganalisis graf. Okey, sekarang bagi perhatian untuk bentuk tafsiran graf. Kita ada beberapa jenis graf, ada 9 jenis graf yang kita nak bincangkan. Jadi bagi perhatian Okey, graf yang pertama saya nak tunjuk graf garis lurus. Okey, ada 3 jenis. Yang pertama dia bermula di asalan di sini, kosong. Dia bermula di asalan, ini kita panggil asalan. Ada yang bermula di paksi Y macam ni. Ataupun dia turun ke bawah macam tu. Okey. Okey, ini graf garis lurus. Ini juga garis lurus, ini juga graf garis lurus. Tapi yang membezakan tiga-tiga graf ini ialah ini graf garis lurus melalui asalan dan ini graf garis lurus tidak melalui asalan. Okey, yang membezakan dua graf ini ialah ini graf garis lurus tidak melalui asalan dan mempunyai kecerunan positif. Kalau dia naik ke atas tu, kecerunan positif. Ini graf garis lurus tidak melalui asalan dan mempunyai kecerunan negatif. Kalau dia turun ke bawah tu, kecerunan negatif. Okey, seterusnya yang kedua, graf melengkung. Okey, ada graf melengkung yang melalui asalan. Ini asalan, dia melengkung dan melalui asalan. Okey, ataupun ada graf yang melalui asalan tapi melengkung dia macam ni. Apa yang membezakan kedua-dua graf lengkung ni? Okey, kedua-dua graf graf lengkung ini ialah graf garis melengkung melalui asalan dan mempunyai kecerunan positif sebab kita tengok dia naik ke atas. Okey. Ini juga graf melengkung melalui asalan dan mempunyai kecerunan positif sebab dia juga naik ke atas. Okey, faham Okey, seterusnya kita ada graf melengkung tapi tidak melalui asalan. Okey, contoh saya buat di sini, dia tidak melalui asalan. Dia turun dari atas turun ke bawah. Okey, ataupun dari atas turun ke bawah dalam bentuk macam ni. Kedua-duanya melengkung. Okey, ini adalah contoh graf garis melengkung tidak melalui asalan dan mempunyai kecerunan negatif. Kenapa kecerunan negatif? Kerana dia bergerak turun ke bawah. Okey, dari atas turun ke bawah. Okey, saya lukis mula. Ini adalah tiga contoh graf garis lurus. Okey. Okey, kemudian graf ini melalui asalan sebab dia bermula di sini. Graf ni tidak melalui asalan sebab dia tidak bermula di asalan ni, dan ini pun sama juga tidak melalui asalan sebab dia bermula di sini bukan di sini. Okey. Okey, dari segi kecerunan, kalau tengok graf ni dia dari bawah naik ke atas, jadi dia kecerunan positif. Graf ni pun sama, dari bawah naik ke atas, kecerunan positif, dan graf ni kecerunan negatif sebab dia dari atas turun ke bawah. Okey, faham? Okey, sekarang kita cuba tafsirkan graf ni. Okey. Yang ni jenis graf. Sekarang kita tafsirkan graf ni. Okey, tengok di sini, semua orang tahu ni paksi Y. Ini paksi X. Jadi, tafsiran dia ialah kalau graf tu bermula di asalan macam ni,
dan lurus, kita boleh tafsirkan dia sebagai Y berkadar terus dengan X. Okey, Y berkadar terus dengan X. Okey, bagi graf kedua, kita tak boleh sebut perkataan berkadar terus sebab dia tak bermula di asalan. Jadi untuk graf seterusnya, kita sebut ini Y. Jadi Y bertambah secara linear dengan X. Dengan X. Ini X. Okey? Okey. Dan untuk yang ketiga, ini Y dan ini X, paksi X. Jadi ayat kita ialah, okey, Y berkurang secara linear dengan X. Okey, sekarang tengok 4 jenis graf ni. Graf ni bukan graf garis lurus, dia melengkung. Jadi, graf ni kita panggil graf melengkung. Okey, seterusnya kita tengok adakah dia melalui asalan atau tidak. Okey, graf ini melalui asalan di sini dan di sini. Untuk dua graf ni tidak melalui asalan sebab dia bermula di sini. Okey, dan di sini. Okey. Okey, seterusnya graf ini mempunyai kecerunan positif sebab dia bermula dari bawah naik ke atas, dari bawah naik ke atas. Dan graf ini mempunyai kecerunan negatif sebab dia bermula dari atas ke bawah. Ini atas ke bawah. Okey, faham nah? Okey, seterusnya kita tengok tafsiran graf. Untuk graf ini paksi Y, ini juga paksi Y, dan ini paksi X, ini pun paksi X. Kalau kita tengok graf ini dari bawah naik ke atas. Jadi kita kata tafsiran dia ialah Y bertambah, okey, Y bertambah dengan X. Okey, ini tafsiran bagi graf ni. Okey, sebab dia dari kecil, dari bawah naik ke atas. Y bertambah dengan X. Untuk graf di bawah, okey, untuk graf di bawah, Y berkurang dengan X. Di sini Y, di sini X, Y, X. Okey, dia bermula dari atas turun ke bawah, dia berkurang. Okey, atas turun ke bawah berkurang. Okey. Okey kelas, kita juga ada satu graf yang tidak menyentuh paksi X ataupun Y. Okey, ini paksi Y, ini paksi X. Graf dia berbentuk macam ni. Dia tidak langsung menyentuh paksi. Okey. Graf ni kita panggil graf melengkung. Okey, kecerunan graf ni adalah negatif sebab dia bermula dari atas turun ke bawah. Dan dia juga tidak memintas paksi. Paksi Y pun tak, paksi X pun tidak. Okey, boleh faham nah? Okey, dan pentingnya graf ini, cuba dengar baik-baik. Graf ini boleh diolah, diubah menjadi graf garis lurus. Dia akan menjadi satu graf garis lurus dan bermula di asalan. Macam mana nak buat? Okey, kekalkan nilai Y. Y masih sama. Tapi nilai X ini kita songsangkan. Jadikan dia 1/X. Dan bila dia menjadi 1/X, graf ini akan menjadi graf garis lurus. Okey? Okey, ini adalah ciri-ciri graf yang kedua ni. Graf garis lurus, kecerunan positif sebab bermula dari bawah ke atas dan melalui asalan. Tapi hakikatnya graf ini adalah graf yang sama. Okey? Dan dua-dua graf ini ditafsirkan sebagai Y berkadar songsang dengan X. Okey? Kalau graf tu melengkung macam ni, tak memintas paksi, ini kita katakan graf Y berkadar songsang dengan X. Ataupun
Graf itu, graf garis lurus bermula di asalan tetapi 1/x. Okey, ini juga dipanggil graf y ditafsirkan sebagai y berkadar songsang dengan x. Okey, faham nah? Okey, sekarang kita masuk bahagian yang kedua iaitu menganalisis graf. Okey, ada 5 perkara penting semasa menganalisis graf. Perkara yang pertama ialah kita tahu menyatakan hubungan antara paksi Y dengan paksi X. Hubungan ni yang kita belajar tadi. Berkadar langsung, berkadar terus, bertambah secara linear, berkadar songsang, itu semua hubungan. Okey, seterusnya kamu mesti tahu mencari kecerunan graf. Benda ni dah belajar masa menengah rendah. Saya bagi contoh je. Katakan ini graf X paksi Y dan ini graf. Kamu kena pilih 2 titik. Okey, bina satu segitiga dengan garisan putus-putus. Dapatkan nilai koordinat di sini dan kita namakan dia x2, y2 dan koordinat di sini kita namakan dia x1, y1. Okey. Jadi kita gunakan rumus yang kita belajar nak cari kecerunan M sama dengan y2 tolak y1 bahagi x2 tolak x1. Okey, faham nah? Okey, perkara ketiga ialah luas di bawah graf. Saya bagi contoh. Ini graf Y melawan X. Okey, kita nak kira luas di bawah graf antara titik ini dengan titik ini. Okey. Dapatkan berapa nilai Y, kita namakan dia Y2. Dapatkan nilai Y1 di sini. Dapatkan nilai X1 di sini dan dapatkan nilai X2 di sini. Okey. Kita nak cari luas di bawah graf ini sahaja. Di bawah graf ini ialah bahagian sini. Okey. Faham? Jadi saya bagikan kepada dua bahagian. Okey, ini bahagian atas berbentuk segi 3. Bahagian bawah berbentuk segi 4. Untuk bahagian segi 3, kita guna rumus 1/2 darab tinggi y2 tolak y1 darab lebar x2 tolak x1. Dan untuk bahagian segi 4 ni, kita gunakan panjang kali lebar. y1 ini asalan kosong darab x2 tolak x1. Okey, perkara keempat ialah ekstrapolasi. Apa maksud ekstrapolasi? Okey, kalau kamu dapat satu graf yang tergantung macam ni. Ini paksi Y, ini paksi X. Data kamu plotkan, kamu dapat garisan yang tergantung seperti ini. Tidak menyentuh apa-apa paksi. Jadi, kamu buat satu ekstrapolasi. Kamu panjangkan graf. Kemudian, kamu gunakan pembaris. Kamu buat garisan putus-putus sampai dia menyentuh paksi di sini. Paksi X. Nah, ini dipanggil garis ekstrapolasi. Okey, garisan seterusnya ialah garisan interpolasi. Okey, contoh soalan ialah cari nilai Y apabila X sama dengan 5. Jadi, X sama dengan 5 adalah di sini. Kita ambil pembaris, kita garis lurus ke atas sampai bertemu garisan ni. Kemudian, kita garis ke paksi Y. Okey, jadi nilai itu Y itu terdapat di sini. Itu dipanggil interpolasi. Apa yang kamu belajar hari ini sangat penting dan berguna
untuk kemahiran menganalisis graf ataupun menganalisis data. Okey. Okey, sekian saja pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.